Cubaan suara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, kita akan sambung semula sesi PDPR kita pada hari ini untuk hari Selasa bagi subjek Jawi dan Khat. Okay, baik, kita sambung daripada mana yang kita berhenti minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang fungsi-fungsi tanda noktah dan juga tanda koma. Jadi hari ini kita akan masuk kepada tanda yang seterusnya. Lepas ni kita tengok. Okay, sebelum itu, Ustaz nak minta semua bawa keluar buku teks Jawi dan Khat untuk tahun 4. Okey, baik. Kalau sesiapa yang dah keluar, boleh selak ataupun boleh buka muka surat 19. Muka surat 19. Okey. Baik, kita akan masuk kepada unit 3. Tanda soal dan tanda seru. Tak apa, kita masuk tanda soal sahaja dulu. Untuk tanda seru, kita akan masuk kepada minggu hadapan. Okey, tanda soal sahaja dulu pada hari ini. Okey, baik. Ustaz nak macam biasa, sama-sama kita baca sambil kita tunjuk. Kita sama-sama baca tulisan Jawi. Okay. Baik, nombor 1. Baca dan fahami fungsi tanda baca. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang tanda soal. Okay. Ini adalah rupa bentuk tanda soal. Simbol tanda soal. Kita dah belajar sebelum-sebelum ni, kita dah mengenal pasti bagaimana rupanya tanda soal dalam Jawi. Sama sahaja seperti Rumi, cumanya Rumi menghadap kepada sebelah kiri. Kalau Jawi menghadap kepada sebelah kanan. Telinganya ni menghadap kepada sebelah kanan. Kalau Rumi menghadap kepada telinganya tu menghadap ke sebelah kiri. Okey, baik, kita tengok. Apakah fungsi tanda soal dalam Jawi? Okay. Sama-sama baca. Tanda soal ialah tanda pada akhir tiap-tiap ayat tanya sama ada ayat itu dimulai dengan kata soal ataupun tidak. Okay. Tanda soal ialah tanda pada akhir tiap-tiap ayat tanya sama ada ayat-ayat itu dimulai dengan kata soal ataupun tidak. Bermakna ayat yang menggunakan tanda soal ini merupakan ayat yang berbentuk pertanyaan. Tak kisah sama ada dekat ayat itu ada kata tanya ataupun tidak. Sebabnya ayat yang berbentuk pertanyaan ini kita boleh tahu, kita boleh rasakan melalui intonasi dia. Kalau ada kata tanya dalam satu ayat, sah-sah ianya adalah ayat yang berbentuk pertanyaan. Tak apa, bentuk-bentuk ayat ini nanti kamu akan belajar waktu tahun 5. Okey, tahun 4 ni kita belajar tentang tanda-tanda baca dahulu. Okey, baik, kita tengok contoh-contohnya. Contoh-contoh penggunaan tanda soal dalam Jawi. Yang telinga gajah tu. Okey, baik, yang pertama kita tengok. Yang pertama. Di manakah letaknya Muzium Negara? Okey, di hujungnya ada tanda soal. Dekat awal-awal ayat ini ada kata soal. Di mana? Di mana? Di mana itu adalah kata soal. Kalau kamu tanya kawan kamu, mana kedai itu? Mana? Mana itu adalah kata soal. Ini adalah ayat berbentuk pertanyaan, berbentuk persoalan. Ini adalah ayat yang berbentuk persoalan. Okey, baik, kita tengok yang contoh yang kedua. Sama-sama baca. Apakah yang terdapat di Muzium Negara? Okey, di hujungnya ada tanda soal. Dan di awal ayat ini ada kata tanya. Apa? Apa itu adalah kata tanya. Dan ayat ini berbentuk pertanyaan.
Ustaz percaya kamu dah belajar di sekolah kebangsaan dalam subjek Bahasa Melayu. Jadi kamu mesti dah faham. Okey, baik. Yang terakhir, nombor 3. Nombor 3, okey, sama-sama kita baca. Contoh yang ketiga, pernahkah kamu pergi ke Muzium Negara? Okey, di hujungnya ada tanda soal. Tetapi kalau kamu perhatikan dalam contoh yang ketiga ini tak ada pun kata tanya. Pernah ni, kata tanya ke pernah ni? Tidak, pernah ni bukanlah kata tanya. Jadi macam mana kita tahu ini ayat berbentuk pertanyaan? Kita tahu melalui intonasi ataupun dia akan tambah kah ini. Jadi ianya akan mengubah ayat ini kepada ayat yang berbentuk pertanyaan. Makanya kita kena gunakan tanda soal di hujung perkataan. Mudah kan? Mudah sahaja. Okey, baik. Kita cuba buat sedikit latihan. Okey, sedikit latihan. Ini kita buat sama-sama ya. Okey, kita buat sama-sama dalam buku teks sahaja. Tak perlu kamu nak salin semula, tak perlu. Kita hanya buat sama-sama, terus sahaja tulis dalam buku teks ini. Tak perlu salin semula. Okey. Muka surat 20 ini tanda seru Okey, tanda seru ni kita tinggalkan dahulu. Okey, yang ini kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey, hari ini kita hanya akan belajar untuk tanda soal sahaja dan kita akan ulang kaji sedikit untuk tanda koma. Okey, baik. Boleh buka muka surat 23. Muka surat 23. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okey, baik. Dia dah bagi beberapa pilihan jawapan. Yang pertama, kotak yang pertama. Sama-sama baca. Aduh. Yang kedua, syabas. Yang ketiga, apakah? Okey, yang keempat, bilakah? Dan yang terakhir, di manakah? Okey. Baik. Kita tengok A. A. Okey, sama-sama tengok. Okey, di sini dia ada tinggalkan tempat kosong. Okey, sama-sama baca. Nama pasukan ini. Tanda soal. Okey, jadi dia tanya tentang nama. Kita tengok kesesuaian kata soal yang boleh diisi pada kotak kosong ini. Okey, cuba kita cuba satu-satu. Aduh, nama pasukan ini sesuai ke tidak? Tidak. Jadi A tidak sesuai menggunakan aduh. Okey. Yang kedua. Syabas. Okey, cuba masukkan syabas. Syabas, nama pasukan ini tak sesuai. Dia tidak menggambarkan pertanyaan. Kita tengok yang ketiga. Okey, apakah? Kita masukkan pada A. Apakah nama pasukan ini? Sesuai ataupun tidak? Ya, sesuai. Jadi, tempat kosong ini perlu diisi dengan apakah nama pasukan ini. Okey, baik. Kita tengok pada B. B. Ruang kosong. Okey, sama-sama baca. Kamu membeli buku itu. Okey, kita cuba masukkan. Yang pertama, aduh. Aduh, kamu membeli buku itu? Tak sesuai. Okey, baik. Yang kedua, syabas. Syabas, kamu membeli buku itu? Tak sesuai. Tak sesuai. Okey, baik. Kita teruskan. Apakah? Apakah kamu membeli buku itu? Pun tak sesuai. Apakah itu pertanyaan? Kalau katakan dia tak tahu orang tu beli benda apa. Apakah kamu membeli buku itu? Tidak sesuai. Dia nak tanya apa ni? Apakah kamu membeli buku itu? Tidak sesuai. Okey, baik. Kita cuba yang keempat. Bilakah? Okey, kita tengok. Bilakah kamu membeli buku itu? Sesuai ataupun tidak? Ya, sesuai. Kalau kita letak bilakah, okey, bermakna dia tanya tentang masa.
Dia tanya, bilakah kamu membeli buku itu? Maknanya bila dia beli buku itu? Semalam ke, kemarin ke, esok tak boleh pula. Minggu lepas ke? Jadi, kalau bilakah dia bertanyakan tentang masa bilakah kamu membeli buku itu. Okey, yang terakhir. Walaupun kita dah jumpa jawapannya, kita cuba yang terakhir. Okey, di manakah? Cuba masukkan di manakah. Di manakah? Okey. Cuba baca sama-sama. Di manakah kamu membeli buku itu? Okey, pun sesuai. Di manakah ini dia bertanyakan tentang tempat. Tempat. Kalau bilakah tadi dia bertanyakan tentang masa. Maknanya bilakah ataupun di manakah sesuai untuk jawapan bagi B. Okey, baik. C ini kita tinggalkan sebab dia berkaitan dengan tanda seru. Okey, kita tengok pada D. Okey, tanda kosong, ruangan kosong. Okey, sama-sama baca. Tarikh lahir kamu. Okey, bila berkaitan dengan tarikh, tarikh ini ada kaitnya dengan masa. Okey, tadi dalam pilihan-pilihan jawapan tadi, yang mana berkaitan dengan masa? Okey, yang ini. Bilakah. Jadi boleh letak bilakah. Bilakah tarikh lahir kamu? Jadi itu sesuai. Sangat-sangat sesuai. Okey, baik. Yang terakhir. Ruangan kosong. Okey, sama-sama baca. Akhirnya berjaya juga awak. Akhirnya berjaya juga awak. Oh, sebenarnya ini. Okey, kita ignore. Kita biarkan yang I ni. Saya rasa dia salah buat ni. Okey, baik. Gariskan I ni. Okey, baik. Maknanya 3 sahaja jawapan latihan untuk kita dalam buku teks ni. Okey, baik. Semua boleh tutup. Boleh tutup buku teks. Okey, sekarang ni bawa keluar buku latihan jawi. Buku latihan jawi. Buku aktiviti lah. Buku latihan ataupun buku aktiviti jawi. Okey, baik. Boleh buka muka surat 10. Okey, boleh buka muka surat 10. Okey, ini adalah berkenaan dengan tanda koma. Okey. Kita ulang kaji baliklah sebab minggu lepas kita dah belajar tentang tanda koma. Jadi latihan ini kamu tak buat lagi. Jadi ini sebagai ulang kaji untuk tanda koma. Okey, baik. Kita baca arahan sama-sama. A. Suaikan fungsi tanda koma dengan contohnya. Okey. Minggu lepas kita belajar tentang tanda koma. Apa fungsi tanda koma? Dia ada macam-macam. Ada 3. Kan? Betul tak 3? Ada 3 fungsi tanda koma. Dia menceraikan lah. Dia mengasingkan frasa lah. Dan sebagainya. Okey. Boleh rujuk untuk tanda koma ini. Kamu boleh rujuk muka surat. Okay, boleh rujuk muka surat 11. Muka surat 11 buku teks. Maaf, bukan 3. Ada 4 fungsi. Tanda koma memisahkan pembilangan. Tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Dan tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa. 4 tanda memisahkan baris-baris pantun. Jadi kat sini di sebelah kanan, kotak di sebelah kanan dia letak fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi tanda koma. Yang pertama, mengasingkan frasa dalam satu ayat. Yang kedua, mengasingkan kata pembilang atau pengulangan. Yang ketiga, diletakkan di belakang kata seru. Dan yang keempat, menandakan tempat berhenti. Apa ni? Menandakan tempat berhenti. Yang ni Ustaz pun tak faham apa ditulis. Okey, yang terakhir, digunakan selepas kata hubung pada awal ayat. Okey, mengasing. Kita tengok yang pertama. Ustaz bagi contoh satu. Mengasingkan frasa dalam sesuatu ayat. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Pada buku teks. Okey, antara 4 fungsi ini,
Mana yang ada menyatakan tentang frasa? Okey. Yang ketiga. Cuba baca yang ketiga. Tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Okey, contohnya apa? Contohnya rambutan, betik, langsat dan duku adalah buah-buahan tempatan. Bermakna yang pertama ini dia nak tengok fungsi koma yang memisahkan frasa ataupun kata nama. Contohnya kalau dia nak cerita tentang buah-buahan tempatan. Dia nak cerita rambutan, koma, betik, koma, tembikai, koma, mempelam, koma dan durian adalah buah-buahan tempatan. Jadi itu dia menggunakan frasa. Dia memisahkan unsur-unsur ataupun frasa. Macam contoh dalam buku teks nombor 3, muka surat 11 ni. Rambutan, betik, langsat dan duku adalah buah-buahan tempatan. Dia memisahkan frasa ataupun kata nama ataupun unsur-unsur. Jadi awak boleh cari contoh dia di sebelah kiri. Dia dah bagi contoh ayat yang menggunakan tanda koma. Dia dah bagi di sebelah kiri. Suaikan sahaja dengan fungsi yang telah dinyatakan di sebelah kotak kanan. Suaikan sahaja. Mana yang sesuai. Kalau tak ingat, boleh tengok video Ustaz yang minggu lepas. Tentang tanda koma. Okey, baik. Yang muka surat sebelah. Muka surat 11. Okey, baik. B. Letakkan tanda koma pada ayat-ayat berikut. Okey, baik. Dia dah bagi ayat ni. 1 hingga 8. Dia sudah memberikan contoh ayat. Jadi, awak perlu letakkan tanda koma yang bersesuaian dalam ayat yang telah diberikan. Okey, baik. Yang pertama. Kita tengok yang pertama. Okay. Buah rambutan, pisang dan durian adalah buah-buahan tempatan. Jadi kat sini sebenarnya dalam ayat ini ada menggunakan tanda koma. Jadi awak perlu letakkan tanda koma pada tempat yang bersesuaian. Macam tadi. Apa fungsi tanda koma? Adalah untuk memisahkan kata nama ataupun unsur yang berurutan dalam satu ayat. Ada tak yang berurutan? Ada. Cumanya Ustaz tak nak bagi tahu. Awak kena pandai-pandai cari sendiri ataupun boleh tengok pada contoh dalam buku teks. Mudah saja ni. B. Muka surat 11. Bermakna untuk ulang kaji kita bagi tanda koma hari ini pada muka surat 10 dan juga muka surat 11. Okey, baik. Itu sahaja untuk tanda koma muka surat 10 dan 11. Okey, baik. Untuk tanda soal. Okey, baik. Untuk tanda soal, kita tengok dulu muka surat 15. Muka surat 15. Okey, boleh tengok A. Senaraikan kata tanya yang kamu pelajari. Okey, baik. Dia nak kamu berikan kata-kata tanya yang perlu menggunakan tanda soal. Sebenarnya bila ada kata tanya sahaja, mestilah gunakan tanda soal. Tengok dia ada bagi 6 ruangan. Macam-macam ada kata tanya ni. Macam tadi, Ustaz ada bagi tahu apa, bila, di mana, bagaimana. Ada apa lagi? Siapa. Dan macam-macam lagi. Sebenarnya kamu dah belajar pada sekolah rendah dulu. Dan untuk subjek bahasa Melayu. Jadi, awak boleh letakkan sahaja apa yang kamu belajar dulu dalam bahasa Melayu di SK, di sekolah kebangsaan. Cumanya kamu kena tukar semula kepada Rumi. Macam mana eja siapa? Boleh tengok. Boleh tengok buku teks. Muka surat 19. Ada kat sini. Di mana, apa, pernahkah. Kalau tak tahu juga, boleh cari dekat Google. Macam mana eja siapa. Macam mana eja bagaimana. Macam mana eja bila dan sebagainya. Untuk kata-kata tanya. Okey, baik.
bawah dia, B. Di bawahnya, B. Okey, dia suruh tandakan right ataupun betul pada ayat yang dimulakan dengan kata tanya. Okey, macam tadi, macam latihan dalam buku teks tadi, kita mengesan sama ada dalam satu ayat yang menggunakan tanda soal ni, dia ada tak kata tanya ataupun tidak. Kan tadi awak dah senaraikan kata tanya yang ada. Jadi, dekat ayat yang diberikan ni, awak boleh tengok pada awal ayat dia. Pada pangkal ayat dia. Pada awal ayat dia, ada ataupun tidak, dia dimulakan ataupun ada ataupun tidak kata tanya dalam ayat tersebut. Selalunya kata tanya itu akan diletakkan di awal ayat. Contoh yang pertama. Okey, baik. Ustaz bagi yang pertama. 1. Siapakah nama ketua persatuan itu? Okey. Perkataan yang pertama yang diletakkan dalam ayat ini adalah siapa. Siapa, kata tanya ke tidak? Ya, kata tanya. Siapa itu adalah kata tanya. Jadi, tandakan right. Maknanya yang pertama ni dia ada gunakan kata tanya. Yang seterus-terus ni, kamu kena cari sendiri sama ada dia ada guna kata tanya ataupun tidak. Okey, baik. Yang terakhir. Okey, ini kerja rumah yang terakhir. Muka surat 16. Okey, muka surat 16. Okey, baca sama-sama dia punya arahan. Lengkapkan ayat berikut dengan kata tanya yang sesuai. Yang ni pun tadi kita dah buat. Contoh latihan dalam buku teks. Jadi, dia dah berikan beberapa kata tanya. Dekat atas ni. Dekat dalam kotak. Kotak pertama, adakah, mengapakah, apakah, siapakah, di manakah, bilakah. Jadi, tugas kamu hanya perlu isi semula pada ruangan kotak yang kosong. Pada ruangan yang kosong ini ada nombor 1. Kan semuanya dia letakkan garis kosong pada awal ayat. Jadi, awak hanya perlu letakkan semula kata tanya yang telah diberikan. Yang telah dia berikan pada kotak yang di atas ini. Isikan saja mana yang bersesuaian. Awak perlu baca semula ayat tu dan awak perlu sesuaikan. Okey, baik. Itu saja Ustaz rasa untuk hari ini. Jadi kerja rumah kamu yang pertama adalah latihan untuk tanda koma muka surat 10 dan juga muka surat 11. Kemudian latihan untuk tanda soal muka surat 15 dan juga muka surat 16. Okey, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.